Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ba'd. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam siri Penawar Hati, dan alhamdulillah hari ini pengambaran dibuat di pantai Tanjung Sepat, Kuantan. Kebetulan alhamdulillah ada urusan di sini, dan alhamdulillah saya mengambil peluang ini untuk terus bersama dengan sahabat-sahabat sekalian untuk berkongsi daripada buku Penawar Hati. Di belakang tadi background ayam berkokok dan sebagainya, dan inilah suasana yang kita dapat nikmati apabila berada di tepi pantai ini. Alhamdulillah suasananya yang amat tenang. Alhamdulillah bunyi deruan ombak memukul pantai yang bersih. Alhamdulillah. Hari ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita daripada buku ini Penawar Hati. Di dalam siri yang lepas kita telah pun berbincang tentang bagaimana Allah Taala kurniakan dua biji mata dengan kita, sepasang mata, ya, kiri dan kanan mata kita. Dan mata seperti mana yang kita tahu adalah satu anggota yang sangat penting bagi kita semua. Saya sampai kemari, alhamdulillah, kalau tak ada mata ataupun mata tak nampak, masya-Allah, mungkin agak payah. Kalaupun nak datang mungkin perlukan bantuan daripada orang lain lah. Tapi alhamdulillah hari ini saya boleh datang bersama dengan keluarga di sini untuk selesaikan beberapa masalah, dan alhamdulillah hari ini kita berada di pantai Tanjung Sepat ini, dan kita teruskan perbincangan kita. Mata seperti mana yang saya jelaskan tadi, ada banyak manfaat melalui mata. Yang mata kita boleh buat urusan-urusan dunia, dan mata juga sebenarnya seharusnya kita guna untuk urusan akhirat kita. Jadi itu yang perlu kita faham dan sedar, kerana nikmat Allah Taala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni bukan diberikan secara percuma, bukan hanya diberikan begitu saja tanpa dipersoalkan. Mata kita nanti juga akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, dalam siri yang lepas kita sudah ceritakan bagaimana mata itu berfungsi untuk urusan-urusan keduniaan kita, urusan-urusan untuk contohnya mengelakkan diri kita daripada bahaya dan sebagainya, ya begitu juga mata juga seperti mana kita tahu, ya, akan memudahkan urusan-urusan kita, sama ada urusan dunia dan juga akhirat. Jadi selain daripada itu, mata juga mempunyai tanggungjawab. Tanggungjawab yang paling utama antaranya ialah untuk tidak digunakan, ataupun ini tanggungjawab yang perlu kita jaga. Inilah hak yang ada pada mata yang kita tidak boleh cuaikan. Antaranya ialah mata perlu ditutup. Mata perlu dipejamkan. Masa bila kena pejam? Bila melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hak mata. Artinya kalau kita gunakan mata untuk melihat benda-benda haram, ya, maksudnya kita telah gagal menjalankan tanggungjawab atau hak yang Allah Ta'ala berikan kepada mata kita. Jadi mata kita, arahan Allah Ta'ala jelas, ya, arahan Allah SWT jelas supaya kita supaya kita menutup mata kita daripada melihat benda-benda yang haram. Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat ke-30, Allah SWT menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman. Ini seruan kepada orang lelaki yang beriman, supaya apa? Supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang benda yang haram. Jadi Al-Quran dengan jelas, Allah SWT dengan jelas menyebutkan, memesan kepada kita, memberi peringatan kepada kita, wahai orang yang beriman, kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah, kalau kamu betul-betul beriman pada hari kiamat, ya, beriman kepada semua rukun-rukun iman, maka wajiblah bagi kamu untuk jaga pandangan kamu, jaga mata kamu. Supaya apa? Supaya menjaga mata kamu daripada memandang perkara-perkara yang haram. Jelaslah, kita tahu apa benda yang haram kita lihat. Contohnya, lihat benda-benda, melihat aurat wanita yang diharamkan oleh Allah SWT. Artinya aurat ni secara umumnya memang haram, tengoklah. Sama ada dia itu aurat, cuma perbezaan dia antara aurat orang mahram dengan ghair mahram, dia berbeza. Tapi secara umumnya aurat itu haram dilihat. Aurat ini adalah satu perkara yang patut dilindungi, yang tidak patut dilihat ataupun diperlihatkan kepada orang yang tidak sepatutnya. Jadi aurat haram dilihat, maka
Bila kita melihat perkara yang haram, artinya kita telah gagal, telah ataupun cuai daripada melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah SWT. Assalamualaikum sahabat, apa khabar? Minta maaf ganggu sekejap. Okey, kalau sekiranya video ini bermanfaat untuk anda, untuk sahabat-sahabat semua, tolong share dan like supaya apa? Supaya ramai lagi orang boleh dapat manfaat, insya-Allah. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Sorry ganggu. Assalamualaikum. Dari sudut pemberian Allah Taala mata kita tu, maknanya kita telah gagal menggunakan hak ataupun menunaikan hak mata yang Allah Taala berikan pada kita. Baik. Jadi Allah SWT seterusnya maksud ayat ini, dan memelihara kehormatan mereka. Wa yahfazu furujahum, artinya secara umumnya disebutkan sini memelihara kehormatan, tapi dalam lafaz dia menyebutkan wa yahfazu furujahum, menjaga kemaluan-kemaluan. Artinya menjaga kemaluan itu secara umumnya boleh dikatakan menjaga kehormatan. Artinya orang yang tidak jaga kemaluan dia, artinya melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, melakukan zina dan sebagainya, maka itu dianggap orang yang tidak menjaga kehormatan dia, kerana zina ini melibatkan ataupun membabitkan maruah ataupun dignity seseorang, dia punya memelihara kehormatan seseorang, ya. Sebenarnya yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Maksudnya kalaulah sekiranya kita dapat jaga mata kita, dapat jaga kemaluan kita, kehormatan kita, maka ianya akan membersihkan, mensucikan hati kita. Sebab apa? Sebab bila kita tengok benda maksiat ni, dia akan masuk dalam hati. Bila masuk dalam hati, dia akan jadi hitam hati kita, jadi gelap hati kita. Bila semakin banyak benda-benda gelap masuk dalam hati kita, maka semakin payahlah kita nak mendapat rahmat Allah, semakin payahlah kita nak dapat hidayah daripada Allah SWT. Sebab itulah hari ini sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kenapa ramai orang yang payah sangat nak dengar nasihat? Antaranya ialah kerana hatinya gelap, hatinya telah dimasuki dengan perkara-perkara yang haram, matanya melihat benda-benda haram. Bila masuk benda-benda haram dalam hati, maka hati jadi gelap. Bila hati gelap, nasihat tak masuk. Sebab bila hati dah gelap, artinya dia jadi keras, ya, jadi degil. Jadi bila kita nasihat pada dia akan payah untuk mendengar nasihat kita. Jadi sebab itulah bila kita jauhi benda-benda maksiat, maka hati kita akan bersih, dan bila bersih hati kita, maka hidup lebih berarti. Jadi sahabat-sahabat sekalian, itu saja itu saja perkongsian kita untuk kali ini daripada pantai Tanjung Sepat, Kuantan. InsyaAllah kita bertemu lagi di siri-siri akan datang, insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga hati, hidup lebih berarti, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ingin bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Salam khawah dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.